Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Sebelum kita mula belajar, mari bersama-sama kita menadah tangan membaca doa belajar dan doa penerang hati. Adik-adik ikut ustazah baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah adik-adik, untuk hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ibadah. Gambar di sebelah menunjukkan buku teks yang adik-adik akan guna di dalam mata pelajaran ibadah. Kita akan fokus kepada tajuk 1 iaitu konsep kehambaan dalam Islam. Jom kita lihat sama-sama. Adik-adik boleh lihat unit 1, pengertian kehambaan dalam beribadah. Atau dalam bahasa Arabnya kita panggil ubudiyah. Ikut bersama ustazah, ubudiyah. Bagi memahami lebih lagi tentang pengertian kehambaan dalam beribadah iaitu ubudiyah ini, mari sama-sama kita lihat potongan ayat Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan. Kita ulang lagi sekali. Khalaqal insan. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan manusia. Surah Ar-Rahman ayat 3. Di sini kita semua makhluk di muka bumi ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita wajib melakukan segala suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya adik-adik, semua yang dicipta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamba-Nya. Jom kita sama-sama sebut. Saya adalah hamba Allah. Kita ulang lagi sekali. Saya adalah hamba Allah. Berdasarkan gambar yang adik-adik lihat ini, ia menunjukkan proses pembesaran manusia, iaitu bermula dengan kelahiran semasa bayi. Selepas itu, pertengahan dan akhir kanak-kanak ke remaja, menjadi dewasa sehingga ke usia tua. Baiklah adik-adik, gambar sebentar tadi menunjukkan bahawa Allah itu berkuasa dalam mencipta manusia. Sekarang kita lihat pula apa tugas manusia. Mari kita baca dulu potongan ayat Al-Quran ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ulang lagi sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Surah Al-Zariyat ayat 56. Ayat Al-Quran ini bermaksud bahawa Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak menciptakan makhluknya secara sia-sia.
Jadi adik-adik ingat ya bahawa tugas utama manusia di muka bumi ini ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, jom kita lihat contoh perkara suruhan Allah dan larangan Allah. Adik-adik boleh lihat pada buku teks adik-adik di muka surat 4. Yang pertama, adik-adik boleh tandakan right ataupun pangkah di dalam bintang yang terdapat pada gambar tersebut. Gambar yang pertama menunjukkan seorang lelaki sedang mencuri. Ia perkara suruhan Allah atau larangan Allah? Jawapannya ialah larangan Allah. Jadi adik-adik kena pangkah. Yang kedua, iaitu gambar membuang sampah merata-rata. Gambar tersebut juga ialah larangan Allah. Adik-adik kena pangkah. Gambar yang ketiga menunjukkan gambar solat berjemaah. Gambar tersebut ialah suruhan Allah. Jadi, adik-adik boleh tandakan betul pada bintang. Seterusnya, yang terakhir ialah gambar menolong orang. Menolong orang ialah perkara suruhan Allah. Jadi, adik-adik boleh tandakan betul. Kesimpulannya di sini, apa yang adik-adik perlu ingat ialah yang pertama, kita sebagai hamba Allah wajib taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita perlu sentiasa melakukan perkara yang baik. Dan yang ketiga, kita perlu jauhkan diri dari perkara yang tidak baik. Dan ingat ya adik-adik, kita perlu melakukan ibadah khusus ataupun umum. Sebagai contoh ibadah khusus ialah solat fardu 5 waktu dan ibadah umum seperti mengaji. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu sahaja ya kelas kita. Ustazah harap adik-adik dapat mengamalkan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung pada kelas akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.